ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini 1 Zulhijjah. Selamat berpuasa kepada yang berpuasa. Tak lama lagi kita akan melaksanakan ibadah korban, menyambut hari raya korban. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi topik pada petang ini, saya ditugaskan untuk menyampaikan bagaimana bermula dari pemula ke Platinum Director. Jadi hari ini alhamdulillah 11 Julai 2021 bersamaan 1 Zulkaidah. Okey, sebelum saya pergi lebih jauh, mungkin ada yang belum mengenali saya. Saya adalah Idawati Muhammad, di mana ID dealer saya adalah Moshidawati. Dalam susun ni orang akan kenali saya dengan nama Moshidawati ataupun singkatan dia Moshi. Moshidawati ni adalah gabungan nama saya, nama ayah saya dan juga nama ibu saya. Mo tu adalah Muhammad, SH tu adalah Sharifah dan nama saya Idawati. Jadi maka terhasillah Moshidawati ya. Jadi saya merupakan anak jati Tawau Sabah. Saya berstatus berkahwin dengan Cik Fardil bin Husin. Dikurniakan 3 orang cahaya mata, 1 lelaki dan 2 orang perempuan. Alhamdulillah. Saya baru saja memasuki ahli pada 18 September 2021. InsyaAllah pada tahun ni saya genap 3 tahun di dalam TDC. Saya juga merupakan Master Dealer Mersing. Okey, sebelum kita meneruskan, usaha direnung letihnya berusaha, tapi renunglah manisnya kejayaan. So kata kunci kita yang pertama, awal dah dapat kata kunci ya, adalah kejayaan. Kata kunci yang pertama adalah kejayaan. Okey, kita masuk kepada topik kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. How to start. Jadi untuk ahli-ahli baru yang baru join ahli, baru berjinak-jinak ataupun yang dah lama tidur, baru terjaga daripada mimpi yang lena. Jadi di sini ada garis panduan ataupun guideline 12 garis panduan. Apa yang perlu kita buat sebagai pemula? Jadi senarai pertama adalah kita perlu menyenaraikan potensi pelanggan ataupun prospek kita. Yang kedua, kita sebagai pengguna produk. Yang ketiga, berkongsi manfaat produk. Yang keempat, menceritakan berkenaan plan pemasaran. 5, kita perlu mengadakan home party. Home party ni biasanya kita buat untuk kita punya team kan. Jadi yang keenam, menganjurkan business opportunity seminar ataupun biasa kita panggil BOS. Yang ketujuh, melakukan online meeting. Macam sekarang kita buat ni, kita online meeting lah. Sama ada kita nak online meeting dengan kita punya upline ataupun kita nak online meeting dengan kita punya tim di bawah rangkaian kita. Yang ke-8, follow up. Yang ke-9, membina kumpulan. 10, menganjurkan new dealership training ataupun NDT. Yang ke-11, kita hadir semua program ajuran TDC ataupun leader-leader dalam tim kita ataupun tim orang lain. Dan yang ke-12, insya-Allah jika kita ikut segala senarai ini, insya-Allah kita boleh naik pangkat ke Platinum Director, Ruby Director dan seterusnya kepada peringkat ke Ambassador. Jadi saya kupaskan untuk senarai yang pertama. Macam mana kita nak buat? So, kita kena senaraikan potensi pelanggan ataupun prospek. Kita kenal pasti
orang yang ingin menjaga kesihatan. Ada yang tak sakit, tapi orang ni dia cukup menjaga kesihatan dia. Kan? Jadi orang ni adalah prospek yang patut kita dekati. Yang kedua, orang yang kurang sihat. Of course lah, orang yang sihat dia akan mencari apa-apa sumber yang boleh membantu dia untuk sihat, insya-Allah dengan izin Allah. Selain itu, orang yang mempunyai masalah kesihatan. Orang yang ingin hidup sihat, orang yang ingin ubah kehidupan. Orang yang ingin ubah kehidupan, contoh macam sekarang ni, ramai orang di luar sana yang hilang sumber pendapatan yang daripada M40 kepada B, level dah sama macam B40. Tapi M40 ni, dia tak dapat apa-apa pun bantuan. Nak bantuan sebab dia tak layak, sebab dia M40. Betul tak? Yang dapat bantuan apa semua, majoriti B40. Jadi, orang-orang ini adalah target. Bukan target lah, maknanya kita boleh ajak mereka untuk bersama-sama kita dalam memperkenalkan Situ Joy ni, insya-Allah. Sebab dalam Situ Joy ni, bonus setiap hari bermakna pendapatan dia akan dapat setiap hari. Sekiranya dia buat. Kalau tak buat, tak adalah dapat income kan. Anda buat, anda dapat. Jadi orang yang masih mencari pekerjaan. Contoh anak-anak muda yang lepasan SPM, tak tahu nak buat apa. Daripada duduk lepak dengan benda-benda yang tak berfaedah, baik join kita bersama-sama kan susu kolostrum Situ Joy bersama dengan TDC Holdings. Jadi seterusnya orang yang mempunyai impian. Sebab di sini kita akan mengajak orang supaya melaksanakan apa impiannya selama ini yang tidak dapat tercapai. InsyaAllah itu pun atas usaha diri sendiri. Jadi yang kedua, sebagai pengguna produk, apa yang perlu kita tahu? Kita biasanya yang masuk ni kan kadang-kadang tak naklah, saya ni nak minum-minum je. Minum-minum je kan. Tapi bila dia dapat duit daripada yang minum-minum tu, dia akan secara beransur-ansur, boom, dah jadi income yang banyak dalam TDC Holding. Siapa yang macam tu? Cuba angkat tangan. Ramai rasanya mula-mula asal saya nak minum je Moshi. Saya ni sebenarnya nak minum je Moshi. Bukannya nak berniaga pun, nak minum je. Tapi tanpa disedari daripada nak minum-minum, dia tahu. Jadi kita sebagai yang bermula daripada nak minum-minum, kita kena belajar dulu macam mana nak buat penyajian produk dengan betul. Satu sachet ni kan, ada kadang-kadang dia letak sampai terlebih. Bila tu dah tawar rebeh lah pula. Bila dah tawar, dia pun kata, tak baguslah, itulah, inilah, apa semua. Sebab dia minum, dia tak tanya. Padahal dekat dalam kotak ni, sebenarnya ni kotak-kotak kosong ya, tak ada isi pun. Ini je lah bekal untuk buat modal untuk nak bercakap ni kan. Jadi sebenarnya di sini pun ada cara penggunaan, dia tak baca walaupun dah tulis dekat dalam kotak. Tak baca, tak tahu macam mana nak buat. Dibantainya dengan air 200 ml. Padahal air kita nak 150 je. Lepas tu diletaknya pula air panas. Sepanas-panasnya. Kesian, habis hilang manfaat khasiat susu yang terkandung di dalam satu sachet ni. Lepas tu bila dah jadi macam gitu, dah lah dia tak tahu macam mana cara penyediaan. Tutup tak tanya tak apa, marah pula. Tak ada khasiat lah apanya sebab cara dia tak betul. Jadi
Kita sebagai pengguna, kita pun perlu tahu macam mana cara. Nampak je senang kan? Alah, susu Jepun. Tapi susu macam mana kita nak menyediakan, kita nak khasiat dia tetap terjaga, terjamin, ada. Jadi kita perlu mengetahui macam mana nak menyediakan secawan ataupun satu sachet susu Situjoy ni. Seterusnya, kita perlu memahami apa yang ada di dalam kandungan satu sachet susu ni, satu sachet kolostrum ni. Kita perlu tahu apa yang terkandung di dalamnya, apa manfaat produk yang ada di dalamnya. Pagi tadi Kak Sapura dah bagi tahu dah apa yang ada dekat dalam kandungan susu ni. Jadi saya tak perlu ulas dekat sini ya. Selepas itu, kita sebagai pengguna produk, kita perlu perhatikan kesan ke atas diri kita sendiri. Kadang-kadang orang yang minum susu ni, dia fokus kepada sakit lutut, tapi lutut dia tak baik-baik. Contohlah, dah sakit lutut tu kan, dah 9 tahun sakit lutut. Tak boleh sembuh sayang-sayang semua dengan minum 1 paket ni ataupun 10 paket, tak boleh. Sebab dia perlu repairkan dulu dalam badan kita. Mungkin ada benda lain yang dia repair. Yang kaki ni kan, mungkin dalam tubuh badan kita ni, dia dah dalam senarai yang tak tahu yang keberapa. Mungkin yang senarai yang ke-20, mungkin yang ke-30. Jadi dia akan repairkan yang mana dulu yang dia nak repair. Sebab Allah dah ciptakan dalam tubuh badan kita ni yang terbaik. Ini hanyalah ikhtiar kita untuk meningkatkan sistem imun kita. Jadi kita nak minum ni, kita perlu tengok diri kita apa perubahan. Biasanya kita tengok ada perubahan, tekanan darah tinggi tu dah normal. Contoh ya. Ada tu dia kalau dulu suka sakit kepala, tapi lutut tak baik-baik lagi, kepala ni dah sakit kepala, sikit-sikit sakit kepala, sikit-sikit sakit kepala, dia tak sedar kan sakit kepala dia tu dah hilang. Kan? Jadi kita perlu tengok, ni. Sebenarnya pengalaman pengguna tu adalah kita sendiri. Kalau kita tak minum susu ni, macam mana kita nak tahu? Jadi kita sebagai pengguna produk, bila kita minum, di situlah kita boleh bercerita. Ada kata-kata biasa kita menyatakan, produk bercakap sendiri. Bukanlah kata produk ni ada mulut, tak. Tapi kawan-kawan tengok, kadang-kadang, saya tengok tadi dekat Telegram, ada tu dia bagi gambar sebelum dan selepas, muka dia kata penuh dengan jeragat, apa semua. Tapi bila dia minum Situjoy, susu kolostrum Situjoy ni, dahlah dia minum untuk dalaman dia. Buih yang ada dia tepek pula kat muka. Tu dia hasil muka dia gebu. Dahlah gebu flawless dan cantik gitu. Nak ke tak nak? Nak kan? Selepas itu, bila kita konsisten mengamalkan produk TDC ni, iaitu Situjoy ataupun Safe Enjoy, kita akan menjadi contoh yang baik kepada pelanggan kita. Sebab apa? Kita boleh bercerita. Kita bercerita atas apa yang kita rasakan sendiri. Sebab metabolisme antara setiap orang berlainan. Jadi kita boleh share saja. Okey, kita macam gini, kita macam gitu, apa semua kan. Jadi bila kita tahu apa kandungan produk, apa semua. Jadi di sinilah menyebabkan ada setengah dia kata, saya tak pandai bercakap. Tapi padahal sebenarnya dia boleh bercakap. Dia cakap je lah kalau dia tahu apa produk ni. Jadi kita sebagai pengguna produk, kita perlu ada ilmu-ilmu ni dan kita perlu tengok diri kita sendiri sepanjang kita minum Situjoy. Jadi kita juga yang ketiga, kita berkongsi manfaat produk. Jadi setelah kita minum kan, bila kita minum, dah habis kita minum apa semua, kita mesti nak share
Kita nak share pada kawan-kawan kita. Paling dekat pun dengan ahli keluarga kita. Kita ramai di sekeliling kita, ahli keluarga kita yang tak berapa sihat. Jadi apa salahnya kita berikhtiar. Jadi kita memperkenalkan dan ceritakan manfaat produk kepada semua saudara mara terdekat kita terlebih dahulu ataupun kawan-kawan kita. Kan? Jadi orang-orang terdekat, kerana dalam kita memperkenalkan di situ kita mengamalkan satu kebaikan secara tak langsung, kita berdakwah, kita membawa orang untuk berkongsikan kebaikan apa yang ada di dalam kolostrum. Yang kedua, kita memperkenalkan dan menceritakan manfaat produk kepada kawan-kawan kita. Yang ketiga, bila kita dah kenal, biasa tak bila kita ni kan, mahal lah susu ni, apa semua, kita pun akan cakap, tak apa, try lah dulu, try satu paket. Satu paket ni kita pun bagi free. Bila kita bagi free, di situ kita telah melaksanakan sedekah. InsyaAllah bila kita bersedekah satu paket ni, insyaAllah sahabat-sahabat, saudara mara kita tu, dia akan balik pada kita minta, Moshi, susu yang kau bagi tu adalah tindak balas dekat badan saya. Saya nak belilah. Jadi kita pun start menjual. Daripada kita bagi free satu paket ni, kita dah start jual trial pack ataupun sample pack. Di mana kita boleh jual 3 sachet ataupun kita boleh jual 5 paket, kita boleh jual 10 paket kan. Ini kita boleh fokus, kita nak bantu orang yang kurang mampu untuk beli satu kotak dengan harga 120, sekurang-kurangnya mereka juga boleh menikmati susu Situjoy ini dengan harga yang kita bagi dalam trial pack. Jadi satu sachet ni RM5 kan. Di situ kita dah start mula nak meniaga. Meniaga kecil-kecilan kan. Yang keempat, kita kumpul semua testimoni pelanggan. Bila tadi kita dah share kan, kita dah bagi, dia pun dah minum, dia pun ada perubahan. So kita kumpul apa dia punya perubahan-perubahan. Sebab kadang-kadang kan biasa kalau kita dah ni, kita akan tanya kawan kita. Contohlah, ni saya tanya dengan Nik Hasanah. Nik, Nik minum susu ni macam mana? Nik ada perubahan apa? Nik pun bagi. So kita kumpul. Apa dia, apa semua. Itu salah satu yang boleh jadikan modal untuk kita bercakap. Modal untuk kita bercerita. Kan? Sebenarnya kita pandai bercakap, tapi kita tak tahu apa nak cakap. Kita tak ada konten nak cakap. Tapi pesanan yang kelima, kita jangan overclaim produk ini sebagai ubat penyembuh segala penyakit. Bukan. Susu sama macam susu yang lain. Cuma kelebihannya dia adalah susu kolostrum. Susu kolostrum. Susu awal yang kita ambil daripada lembu seawal 6 jam. Itu dipanggil susu kolostrum. Sebab kita ambil susu daripada lembu, jadi susu kolostrum, susu awal lembu. Ibu pun ada kolostrum sebenarnya. Tapi takkanlah kita nak pergi minum susu ibu, betul tak? Kita bahagilah anak kita yang baru lahir tu minum susu ibu. Kalau kita berebut juga dengan baby tu nak minum susu ibu, jenuhlah pula nak menjawab. Jadi yang keenam, dalam topik berkongsi manfaat produk ni, jangan menjual produk pada harga lebih murah dari harga jualan yang telah ditetapkan oleh pihak syarikat. Sebab 120 ni kalau kita jual murah kan. Contoh harga 120 kita nak key in dekat dalam sistem pun 120. Kalau kita jual 80, cerita kita nak kena tambah. Jadi mana kita punya untung? Cuba cerita. Betul tak? Nampak tak? Oh sedap je. Jualan murah, aku ambil lah RM80 ni. Tapi kita nak kena tambah.
tambah duit kita sendiri nak top up. Contoh Nik, saya jual pada Nik Hasanah. Okey Nik, ambil lah 80 je Nik sekotak. Murah je, aku tolak lah harga kawan-kawan. Banyak kau punya kawan, kan? Tapi nampak tak dekat sini, kita nak kena top up lagi. RM40 untuk nak keep dalam sistem 120 ni. Macam mana tu? Kawan tu dah dapat 80, dah seronok dah lah. Kan? Itulah yang akan menyebabkan bisnes kita pelingkup. Sadaqallahul lazim. Lepas tu kita pun mula kata, macam mana si Moshi tu meniaga, boleh je dapat duit macam gitu, banyak je. Tengok macam mana kita meniaga. Jadi, jangan jual dengan harga yang murah. Kalau nak dapat harga murah, ajak masuk ahli. Di situ ada rahsia dia. Itu sebabnya kita perlu tahu pasal plan pemasaran. Jadi, yang keempat, kita kena ceritakan pasal plan pemasaran. Macam mana nak dapat murah. Nak dapat murah apa semua, rahsianya ada dekat dalam plan pemasaran ni. Jadi kita perlu lagi menimba ilmu. Belajar tentang plan pemasaran di TDC dengan betul dan perinci. Tak tahu, masuk lagi kelas Zoom meeting. Tak tahu, masuk join lagi Zoom meeting. Tak dapat join dalam Zoom meeting, pergi tengok dekat dalam FB Live. Sekarang ni nak pergi offline, nak pergi hadiri program BOS ke ataupun NDT, tak boleh sebab kita duduk di dalam suasana yang tengah PKP disebabkan dengan pandemik. Tapi walaupun pandemik bukan bermakna kita tak boleh meneruskan impian kita, kita tak boleh mencapai kejayaan, kita mencapai impian yang kita hajati, tak. Itu bukan penghalang untuk kita menuju ke puncak kejayaan. Dan rahsia seterusnya kita perlu belajar. Dah jadi ahli, janganlah harap upline je yang buat. Tak apalah Moshi, Kak ni tak tahulah, tak pandai lah Moshi, key in lah sendiri. Jangan. Sebab rahsia bisnes kita terletak di dalam sistem dealership TDC. Kalau kita buka dalam sistem tu, semua maklumat syarikat kita, maknanya kita punya bisnes kan? Saya suka gunakan macam tu lah. Maklumat berkenaan bisnes kita ada dekat situ. Berapa kita punya bonus, berapa tim bonus, berapa rangkaian kita buat pembelian hari ni, berapa yang menaja hari ni, berapa orang upgrade, semua ada di dalam sistem tersebut. Kita boleh tengok di dalam sistem. Macam mana nak buat duit banyak? Ada rahsia tu dalam sistem. Jadi, janganlah mindset kita, tak pandailah Moshi, tak pandailah Moshi. Asyik nak pandai. Bila nak pandai kalau tak nak belajar? Cuba kita lihat. Masa kita lahir dulu, ada tak dekat sini yang lahir-lahir, dia terus berlari. Keluar Assalamualaikum Kak Masyidawati, boleh dengar? Okey, kita ada masalah teknikal sedikit. Kita tunggu sehingga Kak Masyidawati masuk semula.
Sorry, saya terkeluar daripada Zoom meeting. Okey, jadi kita kena belajar. Jadi kita sambung balik tadi ya, belajar cara login di dealership. Jadi kalau kita lihat kan, mindset kita yang jadi penghalang kepada diri kita sendiri sebab kita asyik kata, oh tak boleh, oh tak pandai, susahlah Moshi. Jadi benda tu yang membelenggu diri kita. Bila kita kata susah sampai ke sudahlah dia akan jadi susah sebab kata-kata itu adalah satu doa. Jadi cuba kita tanamkan di dalam mindset kita, dalam minda kita, oh aku boleh. Aku boleh, saya boleh buat. Oh saya akan jadi pandai, saya akan belajar. InsyaAllah. Bila kita positifkan diri kita, insya-Allah aura positif tu akan datang kepada kita. Sebab minda di bawah sedar kita akan melakukan benda ni insya-Allah dengan izin Allah. Lepas tu, bila kita dah tahu, kita kenal berkenaan plan pemasaran, kita ceritakanlah kehebatan income harian TDC kepada semua prospek kita. Kita share apa yang kita dapat, kita sharekan kepada rangkaian kita. Kita jangan kedekut ilmu. Jangan kita kata, tak apalah, biar je lah. Dia nak minum-minum, biar je lah. Kita tak bagi, kita kedekut nak bagi dia, kita nak share supaya dia pun boleh dapat bonus. Kita share, tak apalah dia nak minum je, biarlah dia minum-minum je. Kita tak ada niat, kita tak ada nak bantu, dia daripada dia minum-minum, mana nak tahu mula dia nak minum. Sebab dia tak nampak. Bila dia nampak plan pemasaran ni, silat hari bulan, dia lagi lebih laju daripada diri kita. Bila kita dah share, kita dah bagi tahu berkenaan kehebatan income kepada orang lain ataupun orang-orang di dalam rangkaian kita, di sinilah bermulanya kita akan mendaftarkan ahli baru di dalam rangkaian kita ataupun di dalam jaringan kita. Jadi, di sinilah kita akan menjadi sebagai satu tanggungjawab yang perlu kita galas untuk memastikan rangkaian kita, ahli-ahli di bawah rangkaian kita ni bersama-sama kita melakukan duplikasi apa yang kita belajar daripada upline kita. Di sinilah kredibiliti kita sebagai seorang leader yang mempunyai leadership ada di dalam tangan anda. Tanggungjawab anda untuk memimpin tangan-tangan yang ada di dalam rangkaian anda untuk sama-sama berjaya di dalam TDC. Jadi, bila rangkaian kita dah start berkembang, dah start buat income mereka sendiri, so kita boleh kumpulkan testimoni income dealer-dealer kita yang telah berjaya, insya-Allah. Saya ambil contoh dekat sini macam saya. Saya ada orang-orang saya yang dah berjaya, saya akan jadikan dia role model. Okey, contoh Zana ni dia sebagai leader kepada tim dia, ikut follow dengan Zana, ataupun Mardi ni dia pun okey, dia boleh ikut, dia dah start build up dia punya tim. So kita bagi semangat kepada rangkaian-rangkaian di bawah kita untuk ikut orang-orang yang telah berjaya. Salah satu contoh macam kita lihat semalam, Kak Sal, macam mana dia bermula daripada biasa-biasa kepada sekarang akhirnya dia jadi seorang yang luar biasa dengan income yang sungguh luar biasa. Kalau Kak Sal boleh, insya-Allah kita pun boleh.
So seterusnya yang kelima, kita mengadakan home party. Nampak tu ada gambar Kak Pah kat situ tengah home party. Abang Mun home party kan. Jadi kita ada rangkaian kita. Dia kata, Moshi saya ni tak pandai lah nak bercakap Moshi apa semua. Jadi kali ni home party ni bila kita masa zaman-zaman kita offline. Suhana on, kalau boleh tolong jangan conteng-conteng sayang, sila delete. Suhana on, tolong jangan ni sila delete apa yang anda conteng. Jadi bila kita buat home party, kita lagi nak bagi tahu supaya ahli-ahli dalam rangkaian kita ni dia pun sama-sama seperti kita mengetahui apa sebenarnya apa yang kita lakukan. Jadi belajar. Kita belajar macam mana kita nak mengadakan home party di rumah sendiri atau di rumah online. Contoh downline kita kata, Moshi, saya ada 2-3 orang ni nak kumpul. Boleh tak buat home party? Okey, boleh, tak ada masalah. Dan jangan lupa sebenarnya untuk home party ni pun, ini dulu. Sekarang tak boleh tak home party ni sebab PKP. Jangan, kan nanti kena saman. Ada orang ni dah jenuh pula kita. Nak kena bayar bayar saman kan? Saya tak bertanggungjawab tau. Ini untuk offline, mana tahu kuasa Allah nanti kita boleh buat home party semula, kita kembali kepada zaman kita dulu-dulu sebelum PKP kan, sebelum pandemik ni. Jadi kita boleh buat home party. Jadi bila kita mengadakan home party ni, kita buat dalam suasana yang santai, jangan stres. Ikutlah apa yang ada. Kita nak bercakap, sama ada kita nak gunakan whiteboard ke, sama ni apa semua, itu ikut kita punya kreativiti kita masing-masing macam mana. Sekurang-kurangnya kita perlu ada ilmu, kita perlu tahu apa yang kita nak sampaikan kepada tim kita. Kita ceritakan juga selling point produk semasa home party. Okey, apa keunikan kita, macam mana? Biasanya ada setengah-setengah tim, dia ada rahsia-rahsia tersendiri. Kita cerita pada tim kita. Bila tim kita tahu apa patut buat, insya-Allah mereka pun akan buat seperti mana kita buat. Tak adalah kita penat buat seorang-seorang, lala kita mengeluh. Tim saya tidur, tim saya tak nak buat, tim saya ni, tim saya tu. Tak. Bila kita still keep in touch dengan diorang, insya-Allah diorang pun boleh buat seperti apa sebab kita telah dalam proses duplikasi. Jadi semasa home party ni kita kongsikan pengalaman pengguna produk dan pendapatan daripada prospek-prospek kita. Tadi kan yang lepas tu kita dah bagi tahu apa pengalaman dia, apa dia punya pendapatan, apa semua. So kita collect. Kalau kita collectkan dekat situ, kita dapatkan maklumat-maklumat ni. Maklumat ni bukannya kata apa pun, sebagai pembakar semangat je. Kalau kita positif, so kita akan terbakar tau. Oh tak boleh lah, tak boleh jadi ni. Tak boleh jadi ni. Nik Hasanah ni income dia 3,000 sehari. Tak nak. 5,000 sehari. Tak nak. Nak lawan juga Nik Hasanah. Tapi kita lawan bukan nak jatuhkan Nik Hasanah tau. Kita nak supaya kita sama-sama berjaya macam Nik Hasanah. Jadi lepas tu, yang ini kalau ada lebih, apa salah kan? Kita jamulah, kita sebagai leader, kita jamukan, makan, minum, apa semua masa home party, bagilah sikit. Kalau kita buat dekat rumah downline kita, kita sumbangkan sikit. Okey, ni saya belanjalah kuih, ni saya belanjalah mihun. Jadi sama-sama. Jadi dekat situ kita tahu masalah kita punya tim. Dia akan bercerita dengan kita dan mereka akan selalu keep in touch dengan kita. Kita pun mengetahui apa permasalahan mereka. Jadi permasalahannya kita boleh bimbing di mana kekurangan mereka, di situ kita akan menambah baik menjadi sebagai satu kelebihan kepada mereka. Yang keenam, tips untuk menganjurkan business opportunity seminar ataupun BOS, di mana sama juga belajar. Nampak tak? Belajar ni takkan habis. Kalau dulu kita ada ni kan dia kata menuntutlah ilmu walau sampai ke negeri China. Jangan tanya kenapa sampai negeri China. Itu pepatah Melayu yang kata kan.
Tapi mungkin negara China ni ada keistimewaan dia. Tu sebabnya menuntut ilmu biar sampai ke negeri China. Itu pepatah Melayu. Jadi belajar ni takkan habis. Walaupun kita dah habis sekolah, kita tak habis lagi belajar. Belajar ni akan terus belajar dan belajar sehinggalah kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita perlu belajar, kita perlu ada ilmu macam mana kita nak buat business opportunity seminar. Macam mana kita nak buat? Kita perlu belajar, kita perlu tahu. Jadi bila kita dah belajar, di situ kita boleh menganjurkan program BOS sama ada di Center Master Dealer ataupun Dewan yang bersesuaian. Maknanya kita dah boleh buat arrangement, kita dah arrange. Ataupun contoh macam saya, saya tak pandai. Kalau saya tak pandai, saya pun akan telefon. Bos Hafiz, saya nak buat ni lah program BOS, boleh tak? Bos turun dekat tempat saya, bagi talk. Ataupun kita pun panggil, okey Cik Airudin, saya ni nak buat BOS lah Cik Airudin, boleh tak Cik Airudin datang ke tempat saya nak buat BOS sekian. Kita belajar untuk menganjurkan. Dekat situ, kalau nampak dekat sini gambar-gambar ni kan, dia akan ada penganjur, dia akan ada speaker. Jadi kita boleh menganjurkan, kita buat anjuran kita panggil semua. Siapa-siapa yang nak datang untuk program BOS. Selain tu, kita jemputlah upline kita. Kita jemput speaker. Sama ada nak panggil speaker-speaker dalam TDC ni, nak panggil Kak Sapura ke, nak panggil Puan Norma ke, nak panggil Cikgu La ke, boleh. Ataupun nak panggil Abang Kia, boleh, tak ada masalah. Nak panggil Abang Mun. Kita tengok senarai sebabnya dalam TDC ni ada ramai speaker-speaker yang kita boleh panggil. Contoh, Abang Mun dekat Perlis. Kita boleh panggil jemput Abang Mun dekat area-area Perlis. Kak Sapura dekat area Perak. Boleh menjemput Kak Sapura dekat area Ipoh. Dekat mana-mana lah area Perak. Dekat situ mungkin ada Abang Zali juga dekat Perak. MD Tanjung Malim kan. Dia speaker juga. Jadi kita boleh jemput. Tak perlulah kita nak merentas negeri kan. Ada speaker-speaker ni. Ini tapi sekarang ni tak boleh lah buat offline. Nak merentas negeri pun memang tak boleh. Kan? Tapi kita boleh jemput untuk secara online. Jadi dalam kita nak buat BOS ni sama juga. Kita maklumkan, bagi tahu tentang unique selling point produk dan juga plan pemasaran. Nampak tak betapa pentingnya kita mengetahui apa itu plan pemasaran di dalam TDC. Kalau kita tak pandai, kita tak mahir, kita tak tahu apa plan pemasaran kita buat ni, kira diibaratkan kita berjalan dalam mata tertutup, kita tak tahu apa, blind, kita buta, kita sondol je lah apa. Kalau dia tanya, apa benda? Tak tahulah, nanti kejap, nanti saya tanya dengan Moshi. Moshi ni nanti dia boleh tahu, dia jadi cakap. Bila kita asyik cakap macam tu, macam mana ada orang nak yakin kepada kita? Sebab kita sikit-sikit tak tahu, apa yang kita tahu. So selepas itu dalam BOS ni kita sama juga, kita present testimoni produk dan pendapatan dealer yang telah berjaya dalam TDC. Dan sama juga macam home party tadi, akhiri dengan makan minum. Kalau kita nak buat, anggaplah benda makan minum ni kita bersedekah kepada ahli-ahli ataupun dealer yang datang. Kadang-kadang dalam program BOS ni ada juga prospek-prospek yang datang. Kan? Jadi di sini kita akan applykan apa yang kita pelajari sebelum-sebelum ni. Okey, kata kunci yang kedua adalah kunci. Jadi bila kita dah tahu tadi, di situlah kunci kita untuk sukses. Kalau kita tak tahu apa-apa, kita dah tak tahu macam mana nak bermula apa semua, macam mana kita nak dapat kunci? Sekarang kita dah ada dah, sikit dah dapat dah gambaran-gambaran ni kan. Jadi kunci kita dah dapat. Macam pintu rumah,
Kalau tak ada kunci, macam mana nak masuk? Tak boleh. Kita dah belajar, maknanya dekat sinilah kita dah dapat kunci. So, jangan tunggu zup meroket terus. Dah dapat kunci dah kan? Itu tadi secara offline. Yang ketujuh, kita melakukan online meeting. Macam sekarang ni, kita online meeting dalam Zoom meeting. Selain tu, kalau tak nak dalam Zoom meeting, kita boleh buat Google Meet. Kalau tak pandai juga Zoom meeting tak reti, online tak reti. Dekat handphone ni ada WhatsApp. So dekat WhatsApp ni, kita boleh buat video call. Kita invite tim kita yang mana tak pandai, kita ajar melalui WhatsApp. WhatsApp ni pun limited, kalau saya tak silap ada boleh masuk dalam 6 orang. Selain daripada dekat WhatsApp, kita boleh gunakan WeChat. WeChat banyak sikit, dalam 9 orang boleh masuk. Boleh. Walaupun tim saya duduk dekat Sabah ke, dekat Sarawak ke, duduk dekat Batu Pahat ke, duduk dekat Penang, saya boleh WhatsApp dekat dia, okey, ni buat macam gini. Still kita boleh buat online. Jangan kata, tak pandai lah, tak boleh lah. Maknanya terus, kita tutup. Tak boleh dah. PKP ni duduk kat rumah, tak boleh nak online, tak boleh nak buat apa-apa dah. Saya ni nak kena buat offline dia, tak reti nak buat online. Sampai bila tak reti. So, kena belajar. Jangan asyik tak reti, asyik tak pandai ni apa semua. Serabut kepala otak. Kan? Jadi, kita pergi kepada online. Jadi dalam online ni, bayangkan belajar cara melakukan program online bersama tim ataupun prospek. Tujuannya untuk menangani kekangan yang tidak dapat melakukan offline program disebabkan situasi pandemik atau sebab-sebab lain. Nampak tak? Asyik kena offline. Dah tak boleh keluar rumah. Dalam kita online pun kita masih boleh berjual. Kita masih boleh salurkan ilmu. Kita masih boleh lagi bagi tahu kita punya tim macam mana dia nak jual. Macam mana dia nak dapat income. Bila kita ada ilmu ni, kita dah boleh build up tim kita. Kita boleh menjana pendapatan kita. Selain itu, macam-macam lagi kita boleh buat. Jadi, kita boleh buat Zoom meeting, Google Meet, Facebook Live dan sebagainya. Untuk Facebook Live ni, kita nak bagi tahu kepada semua orang yang kita ni penjual susu. Kalau kita tak brandingkan diri kita dalam Facebook Live, orang tak kenal kita. Orang tak kenal Musyidawati itu siapa. Betul tak? Agak-agak dekat sini, ada yang tak kenal saya sebabnya dia asyik nak offline. Tapi bila dia masuk hari ni Zoom meeting, ini rupanya Musyidawati. Kan? Sekarang untuk online, macam-macam. Sekarang yang famous TikTok. Boleh buat dekat situ. Dan online ni juga merupakan alternatif macam mana kita nak menyampaikan maklumat kepada prospek dan juga tim kita. Tak ada dah orang kata tak ada tembok yang menyatakan kita tak boleh dah jumpa kawan kita. Kita tak boleh dah nak jumpa macam saya. Tak ada sebab dah saya kata tak boleh nak jumpa Kak Zarina. Memanglah rindu nak peluk-peluk macam gitu kan. Peluk-peluk Arab tu kan. Nak hak-hak kawan kita tu. Ada ini apa semua. Tapi sekurang-kurangnya saya Zoom meeting online Kak Zarina kan. Saya boleh buat dengan Kak Zarina. Saya boleh jumpa Kak Zarina. Bolehlah lepas rindu dengan Kak Zarina tu kan. Jadi bayangkan bila kita Zoom meeting. Ni apa yang kita buat sekarang ni. Ada Zoom meeting. Nampak muka-muka kat situ. Hilanglah rindu dengan kawan-kawan kita. Betul tak? Yang ke-8, kena follow up. Janganlah kita kata, biarlah dia tu nak beli-beli je. Malah nak follow up dah lah. Jangan. Kita perlu follow up sebab potensi pelanggan ataupun prospek kita sehingga mereka membeli produk. Kita perlu follow up. Kadang-kadang jangan kita biarkan sebab kadang-kadang ada setengah daripada kita punya ahli, dia minum ada masalah, sebenarnya dia down. Tak nak, dia tak tahu nak buat macam mana. Tapi bila kita tak follow up pada dia, kita tak bimbing, kita tak cepat-cepat ambil
pimpin tangan dia, lalas dia pun hanyut ke laut dalam. Itu yang menyebabkan ramai kita punya tim yang tidur sebab kita tak gapai tangan mereka untuk turut serta bersama-sama kita bimbing. Kalau prospek, memanglah mula-mula dia kata dia tinggal Moshi, dia tak kenal nama kita kan. Nak tanya sis, tu yang sis tu kan, perasan tak? Ada tak dekat sini selalu prospek tanya, Assalamualaikum sis, macam mana ya sis, nak jadi ahli sis? Kita pun bagi tahu bla 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 bla. Lepas tu prospek tu klik-klik. Mesti ada antara kita yang ada Zoom meeting ni akan mengalami. Macam tu yang ada sis tu kan. Sis, harga sekotak berapa ya sis? Kita pun bagi tahu harga sekotak 120. Dia pun senyap sampai ke sudah. Bila dia senyap sampai ke sudah, kita pun senyap sampai ke sudah. Kita tak ada keep in touch ataupun kita tak ada follow up. Jadi di sini kita perlu follow up. Bila dia dah senyap macam tu, okey sehari dua tu, just kita WhatsApp lagi dia balik. Mungkin kita bersembang dengan dia dalam WhatsApp, kita masuk WhatsApp. Kalau kita bersembang dengan dia melalui Messenger, kita still tanya lagi dia. Macam mana ya sis dengan ni apa semua. Kita bagi tahu sebab kita dah ada ilmu. So kita follow up, kita bagi tahu apa perlu yang dia tahu. Kita kena tanya apa masalah dia. Mungkin dia tak mampu beli sekotak. Kita bagi suggestion dia untuk beli loose. Untuk trial pack. Sekurang-kurangnya dia merasa macam mana rasa produk yang kita nak perkenalkan pada dia. Produk yang dia memang nak sangat untuk dapati. Dia nak minum tapi oleh kerana dengar 120, terduduk, tak boleh nak beli. Jadi kita bila dia pun senyap, kita pun senyap, tak ada dah sis, habis. Padahal kita masih boleh, masih ada talian hayat lagi macam mana kita nak buat. Jadi untuk yang pelanggan dah beli, kita kena juga bagi layanan yang terbaik. Diorang dah beli, kita kena jaga. Jangan kita biar. Bila kita biar, kita tak jaga apa semua, kita tak maklumkan dia. Di sinilah yang menyebabkan pelanggan kita boleh di cross line. Boleh di cross line tanpa pengetahuan kita. Alih-alih klik-klik. Kan? Senyap, kita pun tak ada WhatsApp apa semua. Kita pun tak ada tanya khabar. Dia pun hanyut dia. Lalas dia pun pengadulah dekat orang lain. Masuk dengan Moshi tu kan, masuk dengan Moshi Dawati tu kan. Dia tak ada cerita dengan saya benda-benda ni. Dia tak ada bagi tahu saya benda-benda ni. Jadi dia pergilah pada Nik Hasanah. Nik Hasanah pula bagi servis yang terbaik. Aku nak masuklah dengan kau Nik Hasanah. Sebenar-benarnya benda ni tak boleh berlaku. Tidak boleh berlaku. Kalau ada berlaku, sila report kepada Cik Sabihat kita. Senang. Kita terminatekan. Tapi kalau kita tak jaga pelanggan kita, potensi untuk mereka lari itu amat-amat besar. Kalau tak nak mereka lari, jaga mereka seelok-eloknya. Memanglah ada juga yang kata, macam mana nak jaga Moshi yang itu dah cucu cicit piut dah. Macam mana nak kenal? Maklumkan, okey. Yang cucu cicit piut ni, kita kena ambil tahu juga. Kita tanya, okey ni Nik Hasanah, ni siapa yang dibagi masuk ni? Daripada mana? Apa semua ambil tahu. Kita yang duduk ke atas perlu ambil tahu. Janganlah bila orang tu tak perform, kita pun kita biarkan dia tak perform. Sampai ke sudah dia tak perform. Di sini orang yang tak perform, bila kita bagi dia training, kita bagi tahu dengan cara follow up, kita bagi training, maklumkan dia, insya-Allah dia boleh build up daripada tak ada apa-apa, dia akan boleh naik sebagai seorang leader yang hebat, insya-Allah dengan izin Allah. Jangan bila dia tak perform kita tenang dia. Tak. Jadi bila kita follow up kumpulan jaringan kita ataupun tim kita, mereka akan terus aktif dalam menjalankan perniagaan produk ini. Di sinilah kita kata teamwork. Berlakunya teamwork sebab kita bersama-sama. Kita bantu dia, dia bantu kita. Tapi bila kita biar, macam mana dia nak bantu kita? Kita sendiri pun tak bantu dia. Betul tak? Nampak tak?
Jadi bila kita dah buat macam gini, di sinilah yang ke-9 kita bina kumpulan kita. Bila kita bina kumpulan kita sehingga dari beberapa orang sehingga beratus orang, dia akan bertambah dan bertambah dan bertambah. Sebab mungkin kawan-kawan dah habis dah. Kenalan saya dah habis dah. Tapi kenalan kepada kenalan saya, dia masih ada kawan-kawan dia. Betul tak? Lepas tu, orang yang kita tak kenal, prospek yang kita dapat daripada TikTok, prospek yang kita boleh dapat daripada WeChat, prospek yang kita boleh dapat daripada Facebook. Benda-benda ni ataupun Facebook yang kita boleh dapat daripada offline. Kita pergi, siapa dekat sini biasa buat, bila dia pergi kedai, dalam handbag dia sentiasa ada susu. Dia nampak je orang sakit-sakit kaki. Yang ni Inspektor Bakhtiar selalu buat. Bila dia nampak je, pantang, dia tengok, dia aim je. Dia sebab dia ada satu ilmu lagi body language. Dia tengok, nampak je orang. Pop. Dia nampak. Jadi dia start build up dia punya team. Dia bina kumpulan. Dia masukkan ahli-ahli baru. Jadi bila kita mencari dan membina leader yang berpotensi dalam jaringan kita, di sinilah kita boleh mendapat income yang lebih. Sebab kita bantu rangkaian kita, insya-Allah secara tak langsung kita pun akan membantu diri kita sendiri. Jadi kita belajar bagaimana kita nak menjadi pemimpin yang baik, prihatin dan profesional. Di sinilah kredibiliti kita sebagai seorang leadership. Tidak semua leader boleh ada leadership. Dia boleh jadi leader. Tapi bila leader macam mana? Leader ni bukan setakat dia hebat duduk dekat atas tapi dia tak bimbing orang dia dekat bawah. Itu bukan leadership. So, tidak semua leader ada keprihatinan sebagai seorang leadership. So, leadership ini penting. Kita perlu tahu, kita perlu belajar. Walaupun dulu kita biasa-biasa, tapi bila kita menjadi leader, kita perlu menjadi seorang leader yang berwibawa, yang berkepimpinan. Tanam dalam diri kita, bila kita ajak orang di bawah kita, kita perlu menjadi seorang pemimpin yang berwibawa. Yang ke-10, kita perlu menganjurkan New Dealership Training, NDT. Sama juga belajar lagi macam mana nak buat NDT. Dalam NDT ni kita pergi lagi secara mendalam. Kalau bos tadi, kita ambil sikit-sikit je. NDT ni, kita bawa rangkaian kita. Join NDT, program NDT. Jangan kita je yang pergi. Ataupun kita tak provide kan leader kita untuk NDT. Tapi kita ni, bila nampak tak dekat tepi tu, bayaran RM15. Bila bayar RM15, tak jadilah nak pergi. Tak payahlah pergi NDT, bayar. Kedekut nak bayar. Padahal di situlah ilmu kita, kalau kita dapat RM15 itu akan menjadi RM1,500. RM15 itu akan menjadi RM3,000. RM15 itu akan menjadi tim bonus kita RM5,000 setiap hari. Jangan kedekut. Jadi dalam NDT ini, program terbuka kepada dealer yang ingin mempelajari lebih mendalam tentang produk, tentang pelan pemasaran TDC mengenai dengan dealer system. Jadi tutup mata, keluarkanlah RM15. Kita niatkan dengan kita menimba ilmu harga RM15 ni, kita boleh berjaya dan kita boleh bimbing kita punya tim. Anggaplah RM15 tu sebagai 15 sen. Kalau kita anggap dia mahal lah. Tapi kalau kita anggap benda tu tak ada apa-apa, dia boleh menjadikan kita punya income bertambah-tambah. Apa salahnya? Datanglah ke NDT. Jangan kira pasal RM15. Jadi kita boleh jemput ke upline ataupun speaker untuk membantu kita bagi penerangan.
Jadi jangka masa program ini lebih lama daripada program BOSS. Ada yang buat NDT ni sebab kita nak kupas, kita nak gali apa yang ada dekat dalam plan pemasaran. Kita pun kadang-kadang ada speaker yang dia akan buat praktikal. Dalam NDT ni kita praktikkan macam mana kita nak bercakap. Kan kita kata kita tak boleh nak bercakap. Jadi dekat dalam situ kita akan belajar. Tapi ini bergantung kepada speaker masing-masing. Macam mana dia nak buat, nak olah NDT ni. Mungkin ada orang yang buat praktikal. Jadi di situ kita boleh belajar. Bila kita praktikalkan benda ni dalam NDT, kita akan mengajar dealer-dealer kita ni nak bercakap. Okey, aku bagi kau satu ni, kau jual. Macam mana cara kau nak jual? Situ. Dia pun akan, bila manusia kan sebenarnya, bila dia ada tekanan, dia akan secara automatik dia akan pandai bercakap. Memang masa NDT tu mungkin kita akan gelak-gelak, kita mengekek. Kita akan mengekek-ngekek sesama sendiri. Apalah ni, apa semua kau cakap macam gini, apa semua. Mungkin ada yang pernah hadiri NDT yang saya buat di dalam Zoom meeting ni. Cuba angkat tangan sikit, siapa? Dalam situ kita praktikkan masa NDT. Hadir. Ilmu yang kita dapat NDT ni lagi lebih banyak daripada kita hadir program BOSS. BOSS tu sebagai orang kata basic sahaja. Jadi sama juga ada makan dan minum. Jadi kalau yang di program yang ada makan minum, janganlah kita kutuk. Kita nak ilmu. Janganlah kita humpatkan dia, kita bawangkan dia kan. Yang makan minum ni alternatif kita. Kalau ada makan minum, itu adalah bonus kepada dealer-dealer yang hadir. Kan? Okay, next. Bila yang ke-11 tips dia, kita perlu hadir semua program anjuran TDC ataupun leader-leader kita. Macam bulan puasa hari tu. Kan bulan puasa kita ada kelonggaran di mana kita boleh dine in. Jadi kita ajak dealer-dealer kita untuk berbuka puasa, iftar bersama-sama kita. Ataupun kita meraihkan sahabat-sahabat kita, kita buat macam mana. Jadi bila kita sentiasa ikuti home party, itu anjuran leader, kita belajar. TDC juga ada anjuran, ini dulu offline kan, ada TDC Grand Boss, kita ada jamuan raya, ini dulu. Sekarang kita hidup dalam norma baru, jadi suasana tu kita tak rasa dah. Dah 2 tahun kita tak ada jamuan raya, kita tak sambut raya. Tahun lepas kita raya dekat rumah masing-masing, tahun ni pun kita beraya dekat jamuan masing-masing, dekat rumah masing-masing. Jadi kita rindu nak pergi majlis anugerah, kita rindu nak pergi dekat Grand Boss, kita rindu nak pergi program-program NDT. Jadi program-program yang dianjurkan ini kita pun akan dapat LDS. Jadi bila kita tak boleh secara offline, alternatif daripada pihak syarikat, inilah kita buat online. Jadi online, kenapa di Facebook Live kita tak dapat LDS. Kita nak tengok effort bila kita betul nak bersungguh, kita akan berebut-rebut nak datang ke program dalam Zoom meeting sebab kita nak belajar. Sebab dalam LDS ni satu kelebihan kita boleh indirect, kita direct. Boleh bertanya dengan saya secara direct ataupun speaker-speaker yang ditugaskan secara direct. Bila dekat dalam Facebook Live, kita tak boleh bertanya. Kadang-kadang speaker tu, sebab speaker dia tak pergi kepada live. Dia tak pergi kepada live dekat Facebook. Dia dekat Zoom meeting, dia tak boleh nak baca. Jadi tak dapat. Bila Zoom meeting, di akhir Zoom meeting ada sesi soal jawab. Jadi rebutlah peluang masuk dalam Zoom meeting. Janganlah kata tak apalah. Cuba tanya pada diri kita. Walaupun dekat Facebook Live, kan? FB Live tu, kita on time tak? Lala kita pun cakap, tak apalah, nanti kita boleh tengok dalam Facebook Live tu, nanti video tu kita boleh ulang tayang. Nantilah kita tengok. Cuba. Siapa ada kat sini bila nanti-nanti
Dia tengok tak? Confirm dia takkan tengok. Confirm. Tak perlulah kata nantilah dekat Facebook Live pun ada. Biar je lah nanti saya tengok. Takkan tengok. Betul. Jadi kita rebut. Bila dekat dalam sini pun kita nak berguru. Adab kita berguru. Kita ada adab. Kita nak dapatkan ilmu tu memang kita ada adab-adab dia. Okey, kata kunci seterusnya. Utama. Jadi dalam ni kata kunci yang ketiga utama. Jadi kata kunci ini utama. Utama. Apa yang kita utamakan? Bila kita utamakan diri kita sendiri, kita akan upgrade diri kita daripada yang tak tahu keutamaan kan. Kita nak bagi keutamaan kepada diri kita, kita nak lagi lebih keutamaan tu kita bagi kepada orang. Kita nak utamakan orang pun iya, jadi kita perlu ada ilmu. Ni kata kunci yang ketiga, jangan lupa. Yang ke-12. Bila kita dah sedia benda tadi tu, ada 11 tadi tips tadi tu yang dibagi. InsyaAllah bila kita tahu sistem, kita tahu macam mana benda ni berlaku di kiri kanan kita, InsyaAllah kita akan naik ke pangkat Platinum Director dengan melakukan 11 langkah yang telah dinyatakan tadi. Syarat capai Platinum Director, kita punya CV, kita perolehi 10,000 CV. Macam mana nak dapat 10,000 CV ni? Di mana 10,000 CV ni? Rangkaian kita di bawah buat pembelian, direct sponsor kita beli ataupun cucu cicit kita beli. InsyaAllah kita secara tak langsung pun kita akan memperoleh. Yang ini 10,000 CV ni bila direct sponsor kita. Ataupun kita menaja. Menaja, kita cari prospek, kita menaja, kita akan perolehi 10,000 CV. Itu 10,000 CV tu. Itu kita tahu dekat marketing plan kita, di mana bila satu silver kita ada nyatakan berapa CV. Untuk kita beli package gold, kita beli package platinum. Satu RO sekarang ada 2 RO yang 2 kotak, RO 3 kotak, berapa? Jadi kalau kita nak CV kita ni cepat naik, maka kita ramai-ramailah kita menaja. Menaja ataupun kita buat pembelian repeat order. Kalau yang orang minum-minum dia bukan tak naik. Cuma lambat sikit. Jadi selain daripada 10,000 CV tu, dia perlu ada 100 poin di kiri dan juga 100 poin di kanan. 100 poin kiri, 100 poin di kanan. Selain 100 poin kiri, 100 poin kanan, dia perlu ada 20 LDS. Barulah layak diiktiraf sebab pencapaian Platinum Director. Ada setengah orang dia kata, saya dah ada 10,000 CV, saya punya personal sale tu dah jejak sampai 15,000. Betul. Poin kiri kanan tu pun dah capai dah. Kenapa saya ni tak ada lagi dihantar capai Platinum Director? Jangan lupa 20 LDS dan syarat yang seterusnya perlu achieve ataupun capai 2 ARW dalam masa setahun. Kalau tahun ni, contoh saya tadi masuk ahli tahun 18 bulan 9 2018. So tahun 2019 bulan 9 saya tak capai benda ni, saya tak dapat achieve 2 ARW tu. Jadi saya tak boleh, saya tak layak untuk saya tak memenuhi requirement ARW tu. ARW tu kita perlu capai 290 ataupun kita dapat perasan tak kita dapat susu
Orang panggil susu free, bukan susu free, susu ARW. Yang tolak daripada 20% kita punya bonus tu kan. Dapat susu tu. Kalau anda dapat 2 kali dalam tahun tu, maknanya anda layak. Dah dapat pula ARW. Pasal apa HQ tak bagi pula? Semak. Dapat tak? Ada tak 20 LDS tu? Saya pergilah LDS. Saya pergi. Saya ikuti Zoom meeting tu. Tapi dia hadir dekat mana? Dia hadir dekat FB Live. Kan? Kita tengok. Jadi macam mana nak capai dekat situ? 100 CB, 100 poin kiri, 100 poin kanan, 2 ARW setahun. Jika dalam masa setahun anda sebagai silver dealer, gold dealer, platinum dealer menaja seramai 200 orang package silver. 200 package silver kali 330 CV bersamaan 66,000 CV. Jika 100 silver dealer diletak pada sel tim kiri dan juga diletak pada sel tim kanan, maknanya 100 kiri, 100 kanan. Kita ada 200 orang kan? 100 kiri, 100 kanan. So automatic kita akan dapat 100 poin kiri, 100 poin kanan. Ini saya ambil calculation untuk package silver. Senang. Kalau RO, kena 2 RO jadi 1 poin. Jadi 100 silver dealer kali 1 poin kiri dengan kanan bersamaan dengan 1 pair. 1 pair bersamaan lagi tim bonus RM30. 100 pair kali RM30, kan? Kita akan dapat 3,000 bonus kumpulan. Nampak tak? Itu perlunya kita tahu plan pemasaran kita. Ini akan diterangkan lebih lanjut dalam plan pemasaran. Saya takkan terangkan dekat sini. Jangan tanya saya sebab yang ni saya takkan jawab. Jadi, apabila anda sebagai silver dealer, gold, platinum dealer menaja 200 package kali 66, 13,200. Ini adalah bonus prestasi. Bonus keseluruhan 13,200 bonus prestasi. Kita campurkan dengan bonus tadi. Kita akan layak mendapat bonus sebanyak 16,200. Dan 80% kita punya bonus, kita tolak kan, kita masukkan 80% daripada 100% bonus yang kita terima tadi. 12,960 akan dimasukkan ke dalam akaun bank kita. Dan 2% ataupun RM2 atau mana yang lagi tinggi akan dicas sebagai pengurusan bank. Jadi 20% juga sama dengan 3,240 kita akan tolak ke ARW, di mana ARW ni boleh capai sebanyak 2 kali dalam setahun. Ni siapa yang belum platinum director, belum capai PD, pastikan anda untuk tahun ni ni dah bulan 7. Kalau kita masuk Januari, jangan sampai Januari tahun depan kita tak dapat ARW ni. Nanti kita rugi, kita kena buat, kita kena cari lagi. Jadi bagaimana nak capai 20 LDS, kita perlu masuk 4 kali program slot santai di Zoom meeting. 1 kali Zoom meeting kita akan dapat 5 LDS. Jadi 5 markah LDS kali dengan 4 kali kita join Zoom meeting, kita akan dapat secara automatik 20 LDS. So, LDS ni walaupun kita tak capai lagi PD apa semua, kita pergi sebab LDS ni tetap diperlukan sehingga kita mencapai ke pangkat yang tertinggi, ke pangkat DA. Jadi di sini kita tetap perlukan LDS. Jadi jangan pernah jemu untuk hadiri Zoom meeting. Jadi setakat itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Saya harap ada sedikit ilmu yang saya berikan di sini anda perolehi insya-Allah. Jadi saya
Setakat ini saja saya sharekan, saya berikan semula kepada Nik Hasanah untuk ni